Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atif Fitri bin Muhammad Nazar bernombor matrik A0708. Hari ini saya akan menceritakan seorang tokoh ilmuwan Islam yang banyak menyumbang dalam bidang perubatan, iaitu Ibnu Sina. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lebih dikenali sebagai Ibnu Sina ataupun Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan Islam dan salah seorang pakar sains yang telah berjaya mengubah bidang perubatan dunia. Beliau dilahirkan sekitar tahun 980 Masihi bersamaan 370 Hijrah di Afshana berdekatan Bukhara, dan sekarang tempat tersebut dikenali sebagai Uzbekistan. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masihi bersamaan 428 Hijrah di Hamadan, Iraq ketika berumur 57 tahun. Kita tengok pula latar belakang pendidikan Ibnu Sina. Ibnu Sina menerima pendidikan awal di kampung halamannya. Beliau telah berjaya menjadi seorang penghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun kerana memiliki minda yang sangat cerdas. Selain itu, beliau juga mendapat pendedahan awal berkaitan ilmu sastra pada usia yang muda. Ketika Ibnu Sina berusia 14 tahun, ilmu yang dimilikinya sudah mengatasi gurunya sendiri. Akan tetapi, beliau masih lagi mahu menuntut ilmu dari gurunya. Beliau gemar meluangkan masa menuntut ilmu seperti ilmu falsafah, ilmu logik, sains dan matematik. Perjalanan Ibnu Sina menjadi seorang pakar perubatan bermula ketika usianya 16 tahun. Ketika itu, beliau telah didedahkan dalam bidang perubatan. Akhirnya, selama 2 tahun beliau telah berjaya menjadi seorang pengamal perubatan bertauliah yang dihormati ramai. Latihan perubatan yang beliau pelajari telah berjaya mengubati ramai orang. Ibnu Sina mula menjadi sangat terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit putera Nub Ibn Nas Al-Samani yang gagal diubati oleh pelbagai doktor pada waktu itu. Ibnu Sina telah berjaya menulis beberapa buah buku perubatan yang memberi impak yang besar dalam bidang perubatan dunia. Antara karya termasyhur karangan Ibnu Sina ialah kitab Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku tersebut telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggeris dan diberi nama Precept of Medicine. Buku ini terdiri daripada 14 jilid dan telah digunakan sebagai buku teks perubatan di Empayar Islam serta Eropah hingga kurun ke-17. Buku itu membincangkan penyakit berjangkit berkaitan hubungan kelamin, teori perubatan dan beberapa penyakit yang lain. Seterusnya, Ibnu Sina telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul Kitab Al-Adawiyat Al-Qalbiyah atau The Remedies of the Heart yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku itu, beliau telah menceritakan dan menghuraikan 760 penyakit bersama dengan cara untuk mengubatinya. Kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya hasil tulisan Ibnu Sina tidak terbatas kepada ilmu perubatan sahaja, tetapi turut merangkumi bidang ilmu lain seperti metafizik, muzik, astronomi, syair, prosa dan agama. Kita dapat lihat semua ini dalam sebuah lagi kitab agung beliau berjudul Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing yang memuatkan penulisan berkaitan sains dan falsafah. Di samping itu, selain menulis buku berkaitan perubatan, Ibnu Sina juga menulis sebuah buku yang membicarakan persoalan berkaitan falsafah kerana beliau merupakan antara ahli falsafah yang terkenal pada masa itu. Buku tersebut berjudul Kitab Al-Najah. Pemikiran falsafah Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh falsafah Al-Farabi yang telah menghidupkan pemikiran Aristotle. Oleh sebab itu, pandangan perubatan Ibnu Sina juga turut dipengaruhi oleh asas dan teori perubatan Yunani, khususnya Hippocrates. Sekarang, mari kita lihat sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan yang masih digunakan pada masa kini. Ibnu Sina berjaya mencipta ubat bius yang digunakan untuk mengurangkan kesakitan kepada pesakit semasa melakukan pembedahan. Beliau juga telah berjaya mencipta bebenang khusus yang boleh digunakan untuk menjahit luka pembedahan. Tambahan juga, cicagari dan beberapa alatan pembedahan yang lain merupakan antara ciptaan beliau yang masih lagi relevan untuk digunakan sehingga sekarang. Sebelum mengakhiri kisah ini, mari kita menghayati salah satu mutiara kata yang penuh bermakna daripada Ibnu Sina yang berbunyi, kepanikan adalah separuh daripada penyakit, ketenangan adalah separuh daripada ubat, dan kesabaran adalah permulaan kepada kesembuhan. Mutiara kata ini merupakan petua daripada Ibnu Sina yang menekankan kita untuk menjaga juga kesihatan rohani dalam diri kita.
Itu sangat penting kepada kita, lagi-lagi dalam keadaan pandemik yang sedang berlaku sekarang. Kerana masalah penyakit seperti virus COVID-19 ini tidak cukup hanya dengan dilihat dari perspektif jasmani, tetapi ia juga harus melibatkan perspektif kerohanian. Kerana hakikatnya, manusia ini terdiri daripada dua elemen, iaitu jasmani dan rohani. Oleh itu, aktiviti jasmani mestilah dilakukan seperti selalu. Begitu juga aktiviti kerohanian seperti mengekalkan ketenangan dalam diri dengan mengukuhkan akidah, memperkuatkan akhlak dan menegakkan syariat agama kita. Terima kasih kerana sudi mendengar. Akhir kata, moga ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.